Okey, selamat sejahtera. Kita sambung ya PDPC untuk hari ini. Dalam last lesson saya telah terangkan tentang meiosis. Okey ya. Hari ini saya akan ajar tentang meiosis pula. Okey ya. So mitosis melibatkan proses pembahagian bagi sel soma, iaitu semua sel badan kecuali sel pembiakan. Okay, hari ini kita akan lihat proses meiosis yang melibatkan proses pembahagian sel yang melibatkan sel pembiakan sahaja. Kita lihat ya. So proses pembahagian proses meiosis ini berlaku di organ pembiakan. Okay, berlaku di organ pembiakan. Okay, ya. Kita lihat bagi manusia. Bagi lelaki berlaku di testis, dia menghasilkan sperma. Okey ya, sperma juga dikenali sebagai gamet jantan. Okey ya. Inilah rupa bentuk sperma. Okey. Manakala bagi perempuan, okey ya, berlaku di organ pembiakan ovari, juga dikenali sebagai ovum. Okey ya. Ini adalah gamet betina. Okey ya. Ini rupa bentuk satu ovum. Okey. Manakala bagi tumbuhan pula, dia berlaku di bunga ya, di bunga. So organ pembiakan bagi tumbuhan ialah bunga. Organ pembiakan bagi tumbuhan ialah bunga. Okey ya. Di mana anther dia menghasilkan debunga, merupakan gamet jantan. Manakala ovari pula menghasilkan ovule, yang ini pula merupakan gamet betina. Okey. So kita lihat bagaimana proses meiosis berlaku secara umumnya ya. So meiosis ini boleh dibahagikan kepada dua lah. Okey ya, proses pembahagian meiosis ini boleh dibahagikan kepada dua, di mana dia melibatkan meiosis 1 dan meiosis 2. Okey ya, di mana meiosis pertama melibatkan sel induk membahagi membentuk dua sel anak. Okey. Dan dua sel anak ini akan teruskan pembahagian dalam proses meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak. Okey ya, so kamu nampak perbezaan di sini ya. Bagi bagi proses meiosis dia menghasilkan 4 sel anak, manakala mitosis yang kita belajar dulu menghasilkan 2 sel anak. Okey. Kita lihat masih lagi tentang meiosis. So meiosis ni dia menghasilkan 4 sel anak. 4 sel anak di mana kandungan genetik adalah berbeza antara sel anak dan dengan sel induk. Antara sel anak dan dengan sel induk. Okey ya. So ini ialah sel anak, yang ini ialah sel induk. Nampak perbezaan. So kandungan genetik di antara sel anak adalah berbeza di antara keempat-empat sel anak dan juga di antara sel induk. Dan kalau kita lihat dari segi bilangan kromosom, okey, bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada sel induk. Adalah separuh daripada sel induk.
Okey. Itu ialah maklumat umum tentang meiosis lah. Okey, kita pergi lagi kepada next part ya. Okey. Okey, kita bincangkan tentang proses yang berlaku dalam peringkat-peringkat yang berlaku dalam proses meiosis. Okey. Kita lihat. So, dua proses ni membincangkan tentang profasa. Okey ya, profasa 1. Semua ni berlaku dalam meiosis 1 ya. Kita lihat. Semua ni berlaku dalam meiosis 1. Ya, slide properly. Okey ya. Dan bermula dengan proses profasa kepada metafasa 1. Profasa, metafasa 1. Okey ya. Diikuti dengan anafasa 1 dan berakhir dengan telofasa 1, di mana dia akan menghasilkan 2 sel anak. 2 sel anak. Okey. Kita lihat proses tersebut dengan lebih terperinci. Okey ya, dengan melengkapkan carta di kat bawah ni. Okey ya, kita lihat. Okey, proses profasa ya. Ini dua melibatkan proses profasa. Okey ya. Di mana kromosom dalam nukleus semua pendek. Okey. Dan setiap kromosom akan mengalami proses replikasi. Replikasi lalu membentuk 2 kromatid yang bercantum di sentroma. Okey, apa maksud proses ni ya? Kita lihat. Okey, saya gunakan biru lah. Okey ya. So, mula-mula ini ialah proses. Sekejap ya. Okey, mula-mula kromosom. Ini kita panggil dia sebagai kromosom. Okey. So, kromosom ni dia akan mengalami replikasi. Okey, ini yang kita panggil dia sebagai replikasi. Okey, menghasilkan kromatid. Dan kromatid ni bercantum di sentroma. Okey. Mungkin saya tunjuk kat tepi ni ya. Wait, I draw again one more time. Saya tunjukkan kat tepi lah kejap ya. Okey ya, saya tunjukkan kat tepi. So, ini yang kita panggil sebagai kromosom. So, kromosom tu dia akan mengganda 2. Okey ya, ini kita panggil sebagai proses replikasi. Replikasi. Okey, replikasi. Okey, menghasilkan kromatid. Okey, ini yang kita labelkan dia sebagai kromatid. Dan kromatid ni bercantum di sentroma. Okey ya.
Itu ialah penerangan lah di antara bezanya di antara kromosom. Kromosom kromatik dengan sentromere. Okey. Kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Sekarang C, di mana pindah silang berlaku. Pindah silang berlaku. Proses pindah silang berlaku. Proses pindah silang berlaku iaitu pertukaran maklumat genetik. Pertukaran maklumat genetik antara kromosom berlaku. Pertukaran maklumat genetik antara kromosom berlaku. Kita sambung lagi. Yang ni berlaku. Kemudian selepas tu kromatid tu akan bergerak. Kromatid akan bergerak, berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Kromatid akan bergerak. Bergerak ke kutub yang bertentangan. Berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Nampak dia akan berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan, tapi dia masih dalam bentuk pasangan kromatid, masih bercantum Kromatid masih bercantum di sentromere kat situ. So proses yang pertama dia melibatkan pembahagian dua sel anak lah. Sekarang dia akan sambung kepada yang kedua, proses meiosis yang kedua, dan menghasilkan 4 sel anak So proses meiosis yang kedua pula meiosis yang kedua juga melibatkan proses profasa. Juga melibatkan profasa 2. Diikuti dengan metafasa, anafasa, dan berakhir di telur fasa sebelum menghasilkan 4 sel anak. Kamu boleh baca dengan lebih lanjut dengan lebih terperinci tentang proses meiosis 1 dan meiosis 2 dalam buku teks. Rujuk buku teks. Di sini saya hanya bincangkan tentang proses umum sahaja yang berlaku dalam meiosis. So mula-mula dia akan memendek, kromosom akan memendek, mereplikasi, pindah silang berlaku dan berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Kemudian pembahagian sitoplasma berlaku. Sitoplasma membahagi dan membran nukleus terbentuk. Membran nukleus terbentuk. Dan 4 sel anak. 4 sel anak terbentuk. Setiap sel anak tu, setiap gamet mempunyai separuh bilangan kromosom daripada sel induk. 4 sel anak terbentuk, setiap gamet mempunyai separuh bilangan kromosom sel induk. Kita lihat perbezaan umum, perbandingan di antara mitosis dan meiosis. Perbezaan yang utama ialah bagi jenis sel yang terlibat. Saya gunakan different pen. Pen merah. Bagi perbezaan, mitosis berlaku dalam sel soma. Juga dikenali sebagai sel badan.
Okey. Dan manakala meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Sel pembiakan. Okey. Bilangan kali sel membahagi, dia hanya membahagi sekali sahaja, satu kali. Manakala bagi meiosis dia membahagi sebanyak 2 kali. Okey. Bilangan sel anak yang terhasil dalam mitosis dia menghasilkan 2. Okey ya, 2 sel anak. Manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. Okey ya, bilangan kromosom dia sama dengan sel induk. Sama dengan sel induk. Okey. Yang ni berbeza dengan sel induk. Ataupun lebih spesifiknya, separuh daripada sel induk. Okey ya, dengan lebih spesifiknya kita tulis separuh daripada sel induk. Okey. Kandungan genetiknya sama dengan sel induk. Sama dengan sel induk. Manakala yang ni berbeza dengan sel induk. Berbeza daripada sel induk. Dan akhir sekali, pindah silang tidak berlaku dalam mitosis. Tiada pindah silang, tiada. Manakala meiosis berlaku. Okey ya, ada pindah silang. Okey ya. Ini merupakan perbezaan lah. Okey ya, perbezaan di antara mitosis dan meiosis. Okey. So untuk assignment hari ini, kamu lihat YouTube tersebut, okey, dan cuba jawab soalan ni dalam buku latihan. Okey ya, buku latihan. Nanti kita akan bincangkan jawapan dalam my next YouTube. Okey. Itu sahaja. Thank you.